pusingan sepenuhnya, iaitu pusingan pertama adalah untuk isu Sapura Energy Berhad, kemudian diikuti dengan pusingan kedua iaitu isu mengenai masa depan Malaysia. Pusingan ketiga merupakan pusingan Q&A ataupun persoalan di mana setiap pendebat akan mengajukan soalan kepada pihak lawan dan kami memberikan peluang dan ruang kepada penonton untuk mengajukan soalan kepada pendebat. Kita mempunyai, Datuk Seri, ada skrin di kiri dan kanan saya ini, dan Datuk Seri akan lihat di situ akan ada buzzer. Ketika 30 saat terakhir akan ada 30 saat minit itu, dan sekiranya hujahan tamat akan ada buzzer yang akan dibunyikan. 4 minit diperuntukkan untuk mukadimah dan 3 minit diperuntukkan untuk penghujahan. Baiklah. Untuk pembukaan malam ini, suka juga saya ingatkan kepada penonton bahawa malam ini adalah merupakan silent debate, di mana setiap penonton tidak dibenarkan untuk bersorak, untuk bertepuk tangan patan yang menjadi tulang belakang industri minyak dan gas dengan rekod prestasi di 20 negara serta berjaya membangunkan kecekapan dalam pelbagai bidang sektor perkhidmatan minyak dan gas. Namun demikian, Sapura sedang bergelut dengan kepincangan yang berlaku. Dalam pada itu, kita juga sudah membaca pelbagai pendapat tentang usaha yang boleh dilakukan untuk membantu Sapura. Dan hari ini kita akan dengar apakah hujah daripada dua tokoh negara kita. Kita boleh mulakan mukadimah isu Sapura dengan mempersilakan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, rakan sepentas saya, moderator Puan Haslina, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dalam dewan ini dan sedang menonton secara langsung. Saya bermula debat ini dengan mengucapkan ribuan terima kasih pada penganjur debat ini, Malaysia Gazette, Astro Awani, Sinju Daily dan Sinar Harian. Debat kita pada malam ini ada dua cabang. Yang pertama mengenai Sapura, yang kedua tentang hala tuju masa depan ekonomi negara. Bila kita sebut tentang masa depan ekonomi negara kita, kita mesti tentukan hala tuju kita. Ke arah mana kita nak bawa negara kita ini dan masa depan ekonomi negara kita. Bila kita sebut hala tuju, saya mengajukan supaya visi kita, matlamat kita, tak lain dan tak bukan ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi ataupun high income advanced economy. Ini boleh dijadikan sebagai visi yang kita kongsi bersama. Our shared vision untuk negara kita ini. Baik, tuan-tuan, kalau itu kita terima sebagai destinasi kita. Soalnya, bagaimana kita nak sampai ke situ? Apa kaedahnya? Apa caranya? Saya ingin mengajukan supaya kita melakukan transformasi yang menyeluruh. Bukan reformasi, tetapi transformasi yang menyeluruh. Sehubungan dengan ini ada 4 aspek yang saya anggap sebagai teras utama. Pertama, kita perlu pada ekonomi yang kokoh. A strong and vibrant economy. Yang kedua, sektor korporat yang mampan dan berdaya saing. Yang ketiga, kestabilan politik. Dan yang keempat, mobiliti sosial, di mana seorang anak petani atau anak pekerja kilang boleh menggapai dan boleh bercita-cita untuk sampai ke tahap yang setinggi mungkin. Bila kita sebut tentang sektor minyak adalah amat strategik. Menyumbang kepada 20% daripada KDNK negara.
Sektor minyak menampung 60,000 pekerjaan dan sektor ini juga memberi peluang perniagaan pada 4,000 PKS. Nilai sektor ni, saya nak sebut tuan-tuan, keseluruhannya berjumlah 383 bilion. Bukan satu jumlah yang kecil, besar. Dan dalam hal ini, Sapura merupakan sebuah syarikat yang juga strategik, lebih-lebih lagi setelah dijadikan sebagai milik rakyat Malaysia melalui PNP. Justru, kalau kita selamatkan Sapura, kita juga menguntungkan rakyat. Sebaliknya, kalau Sapura muflis, rakyat juga yang rugi. Saya berharap bahawa ini akan dapat saya huraikan ya dalam selepas ini, di mana cadangan saya adalah tidak melibatkan satu sen pun duit rakyat. Masih. Baik, masih. Baik, itu mukadimah dan apa kata kita dengar pula mukadimah daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan Sapura. Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudari moderator, Saudara Datuk Seri Najib dan rakan-rakan yang saya muliakan, termasuk khalayak yang ikuti dari luar. Saya nak rujuk pertama pada permasalahan yang diusulkan oleh Datuk Seri Najib untuk menyelamatkan Sapura Energy. Saya kenal Sapura sejak 90-an kerana Sapura bawah Tan Sri Samsudin merupakan ikon syarikat Bumiputera, syarikat berkeupayaan bersama dengan Datuk Ramli Musa. Tapi yang kita lihat sekarang ini ialah generasi kedua yang mengalami banyak masalah. Kita lihat Sapura ini simptomatik daripada permasalahan beberapa syarikat besar yang terpaksa menuntut bantuan dana secara langsung atau tidak daripada kerajaan, atau yang akhirnya akan membebankan rakyat. Masalah Sapura ini bangkit sejak kerugiannya dicatat sejak 2016. Pada tahun yang sama, tatkala kerugian itu dicatat, ketua eksekutifnya masih memperolehi pendapatan, keuntungan, hasil dan allowance 83 juta ringgit. Ya. 2018, tatkala kerugian itu mencatat lebih 2,5 bilion, pendapatan beliau 71,9 juta. Keseluruhan pendapatan dan allowance Syahrir dan kelompok dia, keluarga dan lain-lain, itu dari 2012 hingga 2021 mencecah 1,17 bilion ringgit. Ini syarikat besar yang dipelopori oleh Tan Sri Syahrir, peringkat awal Datuk Kamaluddin Abdullah Badawi, Tun Abdullah Badawi dan Datuk Mozani, Tun Mahathir. Jadi kita nak bahaskan ini menyelamatkan syarikat yang pada peringkat awal dimulai oleh mereka, walaupun sekarang dikuasai oleh Tan Sri Syahrir, dan sekarang bila timbul kemelut besar ini dimiliki sebagai besar oleh PNB. Benar. Tapi soalnya bukan soal bantu atau bail out. Soalnya sebelum kita campur dalam urusan ini, mesti ada forensic audit. Bila timbul masalah perwaja dulu, bila saya diarah untuk membantu perwaja setelah jadi kelam kabut di bawah Tan Sri Eric Chia, apa yang saya lakukan? Saya minta Pricewaterhouse, sebelum PwC, PricewaterhouseCoopers sekarang, menggunakan seluruh kuasa melakukan forensik audit. Kemudian tak cukup, minta dia menguruskan syarikat itu kerana syarikat itu dah rusak. Sekarang apa yang berlaku ialah kita diminta bantu
Bila ketua eksekutif dan syarikat dia untung berbilion. Penjualan tahun 2017 oleh Datuk Muzani. Itu semua mencatat keuntungan besar. Dan sekarang ini bila semua yang atas, elit Bumiputera, elit politik itu menguasai dengan keuntungan besar, kita dibebankan dengan permasalahan nak selamatkan. Seperti mana yang telah berlaku dengan tabung haji, dengan Felda, dengan 1MDB, dan dengan sekarang ini kemungkinan serba dinamik dan DNB kalau kita tak waspada. Jadi oleh demikian, kita mesti lihat kerangka ini dalam bentuk yang lebih besar. Baik, Datuk Seri. Masalah pengurusan, masalah integriti, masalah rasuah, Datuk Seri, masalah penyalahgunaan kuasa. Masih Terima sudah kasih. tamat. Baik. Terima kasih di atas mukadimah itu tadi. Dan saya akan teruskan dengan persoalan masih lagi dalam isu Sapura. Soalan saya kepada kedua-duanya adalah, apakah implikasi kepada ekonomi negara dan juga kepada kerajaan khususnya sekiranya bailout ini gagal kerana Malaysia mempunyai sejarah berkaitan bailout, ada yang berjaya, ada yang sebaliknya. Datuk Seri Najib, mohon jawapan. Ya, saya anggap isu ini amat penting. Kalau tak penting, saya tak pilih untuk berdebat atas isu ini. Kenapa Sapura perlu diselamatkan? Ya? Pertamanya, yang bergantung ya kepada Sapura ini 10,500 anak tempatan yang mempunyai kemahiran yang tinggi, 3,000 vendors, dan sumbangan Sapura kepada ekonomi tempatan berjumlah 92 bilion dalam tempoh masa 5 tahun. Saya nak tegaskan sekali lagi ya. Sapura ini milik siapa? Sapura ini milik rakyat Malaysia hari ini. Dan keputusan ini dibuat oleh kerajaan PH dalam tahun 2019. Kalau tak dimiliki oleh PNB, saya tak minat untuk debat isu ini. Tetapi kerana rakyat Malaysia yang merupakan pelabur-pelabur ASB 10.6 juta dan kerugian kepada PNB kalau Sapura ni gagal ataupun muflis berjumlah 5 bilion. 5 bilion yang telah digunakan oleh PNB untuk memiliki 40% dalam syarikat Sapura. Perlu kita ingat juga bahawa Sapura pernah jadi syarikat perkhidmatan minyak dan gas yang kedua terbesar di dunia. Second largest in the world. Dan syarikat Sapura ini bermasalah kerana apa? Kerana struktur industri, kerana kejatuhan harga minyak pada tahap yang begitu rendah selama 7 tahun. Saya setuju kalau ada penyelewengan dalam Sapura, kita ambil tindakan. Kalau ada apa-apa yang tak kena pada Sapura, kita ambil tindakan. Tetapi janganlah kita membenarkan Sapura muflis. Sebab kalau Sapura muflis, yang rugi adalah negara, yang rugi adalah rakyat Malaysia. Dan kita ada cara untuk melakukan perkara ini, dan saya nak ingatkan bahawa creditors pada Sapura dah dapat stay, tapi kalau tak buat sesuatu pada 10 Jun ini, maka ada kemungkinan Sapura boleh diisytiharkan sebagai muflis. Jadi kalau berlaku perkara ini, yang rugi sekali lagi adalah rakyat Malaysia. Kita kehilangan satu lagi vehikel yang bertaraf antarabangsa. Baik, terima kasih. Tepat pada waktunya. Bagaimana Datuk Seri Anwar? Baik, kita nak tahu 165,000 syarikat SME dan syarikat kecil majoriti Bumiputera yang gulung tikar 100,000 lebih. Apa? Bukan jadi masalah kita. Ya. 40,000 lebih yang muflis. Itu bukan permasalahan kita. Permasalahan kita adalah kerana menjaga kepentingan beberapa elit politik. Saya tidak nafikan keperluan kita melihat. Kita mesti bermula dengan forensik audit.
Apa yang berlaku, bagaimana perjanjian dibuat, siapa ambil komisen, arahan siapa, orang politik mana. Itu semua kita kena tahu sebelum kita campur. Kalau tidak kita buat andaian, everything's alright. Tidak benar. Malaysian Airlines, kita dah lihat. Perwaja, kita dah tengok. Dan banyak masalah-masalah lain ini yang harus menjadi pengajaran kepada kita. Tetapi tidak ada forensik audit. Orang yang ambil untung 1 bilion tak ada dikenakan apa-apa. Keuntungan satu pihak itu mengatasi. Jadi kalau kita nak campur dalam urusan ini, pertama setelah forensik audit, minta pengurusan sekarang beritahu penyelesaian mereka. Apakah perlu campur tangan kerajaan atau tidak? Kalau perlu, apa syaratnya? Bagaimana mereka, kita harus menggunakan siasatan lengkap dan rapi untuk menghukum yang bertindak, yang menyalahguna kuasa mereka. Kalau tidak, dia ulang, bukan baru, bukan 1, 10, 15 syarikat. Dan sekarang macam MRT, 20 bilion, 40 bilion, 60 bilion, apakah jadi? Kita tidak tahu. DNB, mula kita 10 bilion, 18 bilion, 20 bilion. Kita akan ulang permasalahan yang sama sehingga tidak ada integrity, tidak ada good governance, tidak ada perubahan tekad politik untuk membetulkan sistem yang wujud, yang saya katakan keadaan rasuah dan penyelewengan yang sistemik. Tidak ada tekad ini. Yang ada bila ada masalah, dia empap kepada kita. Timbul masalah, dia empap kepada kita untuk menyelesaikan. Yang jadi punca masalah bagaimana? Datuk Seri Najib kata, harga minyak. Buat forensik audit. Tidak sebenarnya betul kerana kita urus syarikat di negara kita. Kerana ini bukan sahaja melibatkan, saya kata, 1, 2, dia akan berulang kalau tidak ada kesediaan untuk membawa perubahan. Baik. Boleh guna slogan transformasi ke reformasi, Baik, kalau Datuk tidak Seri. ada perubahan, tidak ada makna sama Datuk Seri, sekali. masa sudah tamat. Baik. Saya teruskan dengan persoalan yang seterusnya. Sebagai rumusan kepada keperluan kerajaan untuk membantu Sapura, apakah dengan membiarkan kerajaan membantu syarikat GLC ini akan membuka ruang dan peluang kepada syarikat-syarikat ini? 30 bilion sahamnya sekarang ni 500 juta. Saya nak katakan bahawa Datuk Seri Anwar sebut jangan empap pada kerajaan, tapi cadangan yang saya nak utarakan bukan nak empap pada kerajaan kerana tidak melibatkan 1 sen pun duit rakyat. Apa cadangan yang saya nak ajukan? Pertama, saya nak ajukan supaya Petronas ambil alih Sapura. Petronas ambil alih Sapura. Petronas ada ekspertisnya, PNB tak ada. Petronas ambil alih. Petronas jamin supaya 7 bilion kontrak Sapura tu dapat ditamatkan, dapat diselesaikan dengan baik, dan Petronas boleh jamin working capital yang cukup untuk Sapura. Dan bila syarikat sudah pulih, sahamnya sudah melambung naik, Petronas boleh jual ke pasaran. Jual pasaran, Petronas untung. Ini juga berlaku di Amerika Syarikat, tuan-tuan. Di Amerika Syarikat bail out pada AIG. Akhirnya kerajaan Amerika untung 22 bilion dolar Amerika. Bail out Citigroup. Kerajaan Amerika Syarikat untung 12 bilion wang Amerika. Begitulah juga sekiranya kita gunakan option ini. Saya yakin, saya optimis bahawa Petronas akan untung, pelabur ASP akan untung, negara akan untung, dan kita akan mempunyai satu lagi platform di pesada antarabangsa yang boleh kita banggakan. Saya ada option yang kedua. Option yang kedua ni secara ringkas, ini tak melibatkan duit kerajaan, tapi kalau Petronas tak ambil alih, kita perlu pada bank bagi pinjaman, cuma kerajaan garanti saja. Itu saja. Kerajaan garanti saja. Dan boleh pulihkan syarikat ini
Dan kita minta juga Petronas, tolonglah bantu syarikat macam Sapura ni. Waktu downturn 7 tahun, Petronas kurangkan harga kontrak. 7 tahun mereka menderita. Tapi sekarang ini bila harga minyak dah naik all time high, patutlah kontrak dikembalikan kepada harga asal. Dengan ini saya yakin Sapura boleh dipulihkan. Dan kalaulah kita kata masalah Sapura ni, masalah dalaman, saya nak nyatakan 5 service provider yang terbesar di dunia semua menghadapi masalah. Saipem, Seadrill, McDermott, Vellesto, semua ada masalah. Termasuk Saipem yang terbesar sekali di Itali pun kerajaan terpaksa bantu melalui injection 2 bilion euro dolar. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita mesti bina negara kita. BN bererti bina negara. Bukan menjual aset, tapi bina negara. Baik, itulah dia penggulungan daripada Datuk Seri Najib Razak. Saya juga ingin sekali lagi mengingatkan, ini merupakan silent debate. Kita tidak mahu ada sebarang provokasi, menjerit ataupun bertepuk tangan. Mohon memberi respon ataupun memberikan panduan perhatian terhadap debat ini. Silakan Datuk Seri untuk penggulungan 4 minit diberikan. Petronas, kerajaan melalui PNB telah berikan suntikan 2.7 bilion ringgit yang menurut Sri Najib dilakukan semasa PH. Saya nak jelaskan, keputusan dibuat oleh lembaga semasa Datuk Wahid Umar mempengusikan. 2 bulan selepas itu, bila Tan Sri Zeti mengambil alih, dia terpaksa teruskan kerana sudah pun ada roll out keuangan. Ya, tetapi ini tidak bermakna saya setuju. Seperti mana kalau Perdana Menteri Ismail Sabri buat keputusan, tak semestinya saya letakkan beban kepada Datuk Seri Najib untuk pertahankan. Ya. Samalah saya pun. Tapi masalahnya begini, kita harus jelaskan di sini bahawa keputusan dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional di bawah Perdana Menteri ketika itu. Kemudian disambung kerana dalam tempoh 2 bulan semua kajian dibuat sebelum itu. Baik. Dan keduanya disebut kerajaan tak ada 1 sen. Ini saya dengar banyak kali dah. Ada yang masalah tak ada 1 sen. Tak ada 1 sen apa? Petronas yang ambil alih itu bilion-bilion, bukan 1 sen. Sama, Petronas ini milik siapa? Milik kerajaan, milik rakyat. Dia ambil alih. Tapi saya kata mula dengan forensic audit. Kenakan tanggungjawab kepada siapa yang terlibat. Jangan selamatkan. Ya, kita mesti ajar melalui kes ini serba dinamik dan beberapa kes lain. Jangan lepaskan orang yang melakukan jenayah menjahanamkan syarikat-syarikat, termasuk syarikat Bumi-Putra. Kalau kita pakai main selamat begini, keadaan tak ada 1 sen pun. Saya tak tahu ni Petronas ni dia guna wang apa yang tak pakai 1 sen. Ya. Itu jadi yang ini kita kena jelas. Soal nak guna alasan syarikat Bumi-Putra, saya tidak mahu itu dijadikan asas. Asasnya Bumi-Putra ke bukan Bumi-Putra ke, sebaik saja kerajaan nak campur, mesti bermula dengan full forensic audit. Dan mesti jadi itu pengajaran orang yang bertanggungjawab. Dia ambil keputusan. Ya. Umpamanya bank beli saham syarikat genting di Hong Kong. Kemudian bank jadi masalah. Salah siapa? Pengurus bank itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan mudah-mudah saja. Sekarang ini kita lepas tangan saja. Tak ada seolah-olah tak ada salah. Salahnya harga minyak saja. Tak betul. Kalau dikatakan ada suntikan, kita pun ada suntikan. Dan berbeza daripada beberapa syarikat antarabangsa, hampir monopoli oleh Petronas kepada Sapura Energy ini. Beberapa keuntungan besar. Dan keputusan mereka membeli aset dari Norway. Jadi keuntungan besar itu tidak memberi manfaat kepada Malaysia, tetapi beri manfaat kepada syarikat asing milik Norway dan milik Amerika Syarikat. Ini semua detail kalau kaji. Saya kata sebab itu kena ada forensic audit. Kalau tidak cakap secara umum, kita bertanggungjawab menyelamatkan syarikat Bumi-Putra. Tak apalah kamu curi banyak mana pun, kamu rompak banyak mana pun, tak apa. Yang penting syarikat Bumi-Putra. Tak betul. Cari Bumi-Putra yang layak. Ramai yang Bumi-Putra yang layak.
Cari yang berwibawa, ramai yang berwibawa. Cari ada integriti yang benci rasuah. Ini yang patut menyelamatkan negara kita dan syarikat kita. Jadi saya berpendapat dalam soal ini, jangan bangkitkan soal nak selamatkan atau tidak. Kaji dulu apa masalah dia, forensik audit sekarang, dan pertanggungjawabkan siapa yang bersalah. Kerana ini bukan satu ini. Banyak lagi yang akan datang, akan muncul, syarikat-syarikat yang akan muncul. Banyak lagi masalah. Dan kita kata kerajaan tidak akan belanja 100 sen. Baik, terima kasih. Itu dia penggulungan daripada Datuk Seri Anwar berkaitan dengan isu Sapura. Baik, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini debat perdana. Antara Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita sudah pun memasuki pusingan kedua, iaitu masa depan Malaysia. Dalam pusingan ini juga diteruskan di mana pendebat tidak sesekali dibenarkan menyerang peribadi lawan atau isu yang sedang dibicarakan di mahkamah. Moderator berhak untuk menghentikan hujah jika sudah melebihi waktu yang telah ditetapkan atau pendebat yang melanggar peraturan. Baik, pendebat juga tidak dibenarkan sesekali berhujah keluar dari konteks isu yang disebutkan, iaitu isu masa depan Malaysia. Baik, kita teruskan pusingan ini. Pasca COVID-19 memberi peluang kepada Malaysia untuk melihat semula hala tuju negara. Adakah Malaysia sudah mempunyai pelan yang jelas? Kita mempersilakan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mukadimah. Silakan. Terima kasih. Untuk hala tuju ini kita kena terima kenyataan sekarang. Apa dia kemelut ekonomi dan pengurusan negara sekarang. Defisit berterusan sejak 99 sehingga sekarang. Terus membengkak. Yang serius. Hutang bertambah sehingga mencecah lebih 1 trilion. Pertumbuhan ekonomi tidak meyakinkan. Pelaburan asing itu dijangka. Baru-baru ini Menteri sebut expected. Bila sampai kita agak kalah dengan saingan Vietnam, Thailand dan Indonesia. Ini kenyataannya. Bagaimana kita boleh rungkai permasalahan ini? Kita melihat ke depan. Saya yakin permulaan ini mestilah dengan pengurusan. Orang mual dengan politik sekarang ini. Dengan percaturan politik dan perebutan dan pemunggahan kekayaan oleh pimpinan. Itu kalau dilihat pimpinan, itu dikaitkan dengan kekayaan yang bercambah. Oleh demikian, harus bawa semula keyakinan baru. Untuk menyatakan bahawa politik dan pimpinan itu tidak lain daripada taklif amanah yang dipertanggungjawabkan. Dan ini dengan membersihkan negara dari rot yang ada. Apa dia? Rasuah. Seluruh dunia tahu masalah kita. Tidak boleh terlepas daripada dihantui oleh permasalahan rasuah, salah guna wang negara dan sebagainya. Dan pelbagai isu. Dan ini tidak terkait dengan satu orang atau dua orang. Saya sebut ini sistemik. Masalah ini harus ditangani dengan begitu baik. Kemudian isu yang dibahaskan sejak 1961, saya ingat, marhum Tun Razak, tentang masalah yang akan dihadapi oleh negara. Communalism dan corruption. Sekarang lebih parah, walaupun soal komunis tidak berbangkit. Tetapi soal rasuah jauh lebih besar daripada yang pernah ditelah oleh marhum Tun Razak. Termasuk soal perkauman. Negara ini harus inklusif. Soal ketetapan perlembagaan negara tentang hak keistimewaan Melayu dan Bumi Putra, Islam, bahasa Melayu, kedaulatan Raja-Raja Melayu tidak harus dipertikai. Tetapi negara sudah merdeka dan matang, harus membawa semangat inklusif baru supaya semua kaum yang minoriti, yang terpencil dan lebih berat bagi saya ialah marginalized, sama di Semenanjung, itu di Sabah dan di Sarawak. Yang di marginalized itu yang terpencil daripada arus pembangunan perdana, sehingga masalah air tak selesai sampai sekarang. Masalah kemudahan asas, mutu pendidikan, mutu kesihatan, ini yang disebut sustainability. Kemampanan itu menuntut pimpinan
mempunyai pengarahan dan keutamaan yang jelas. Kita bincang soal bailout, kita lihat keutamaan kita kepada syarikat-syarikat gergasi. Nak selamatkan negara ini, selamatkan syarikat gergasi. Saya kata nak selamatkan negara ini, selamatkan kepentingan rakyat di bawah dulu. Pekerjaan mereka, pendidikan mereka, makan minum mereka dan harga barang, kos hidup. Itu yang harus menjadi keutamaan kita. Jadi menghalau masa depan termasuk soal persekitaran, soal climate change, soal prasarana yang asas, dan soal compassion. Mana mungkin politik ini politik ganas dan angkuh tanpa rasa kasih sayang dan rahmah. Dan ini mencangkau semua kaum dan semua wilayah di negara kita. Jadi saya harap pandangan ini akan menentukan hala tuju negara yang baru. Ya, terima kasih di atas mukadimah. Kita mempersilakan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mukadimah masa depan Malaysia. 4 minit. Najib Tun Abdul Razak, maafkan saya. Untuk mukadimah pusingan ini. Silakan Datuk Seri Najib. Tak apa. Saya nak nyatakan bahawa memang cabaran kita masa kini amat berat dan kita bukan terasing, ya. Ini global fenomena, ya. Masalah disruption pada supply chain, masalah inflasi, harga minyak semakin tinggi dan sebagainya. Ini semua adalah global problem. Dan kita ada peluang untuk reset balik, ya. Reset balik itu dalam erti kata kita buat pengubahsuaian pada pelan kita. Tapi matlamatnya jangan ubah. Matlamatnya apa? Jadikan Malaysia sebagai negara maju berpendapatan tinggi. Itu jangan ubah, ya. Macam mana kita nak buat sekarang ni, ya? Saya nak mengajukan, ya, antaranya soal infra rakyat, ya. Infra rakyat ni rakyat, connectivity. Ini mesti kita teruskan. Sebab ini boleh menjana pendapatan. Berjuta-juta pekerjaan, umpamanya ECRL yang telah dilewatkan oleh kerajaan PH dahulu, HSR, Pen Borneo Highway, MRT3, LRT3, Pengerang, TRX, Bandar Malaysia. Ini semua projek ini boleh membangunkan ekonomi negara. Bila bangunkan ekonomi negara, rakyat untung. Pekerjaan dapat disediakan dengan berjuta-juta bilangannya. Tapi, ya, saya nak sebut, ya. Tapi, ini semua premisnya apa? Kestabilan politik. Premisnya apa? Jangan ulang balik 4 tahun, 3 kerajaan, 3 Perdana Menteri. Tak mungkin orang ada keyakinan pada negara kita kalau tidak ada kestabilan politik. Ini mesti kita lakukan untuk menjamin masa depan kita. Selain daripada itu, ya, selain daripada itu, kita nak juga, ya, kita ni negara yang semakin maju. Kita tengok modal Korea Selatan. Korea Selatan ada apa? Ada Hyundai, ada LG, ada Samsung. Kita nak syarikat macam itulah. Kita nak bukan saja Petronas, kita nak Sapura. Yang saya terkilan sekali bila Dr. Mahathir jual IHH kepada Jepun. Sebab IHH merupakan servis provider kesihatan yang kedua terbesar. Sepatutnya menjadi flagship pada Malaysia di seantero dunia. Inilah strategi kita yang patut kita lakukan. Dan pada itu, jangan lupa rakyat, ya. Asasnya rakyat. Selain pada pekerjaan, social mobility sosial. Biarlah kita create, kita wujudkan peluang, maksimum peluang pada rakyat. Tak kira bandar, luar bandar, supaya rakyat akan mendapat kebajikan, kebahagiaan dan keuntungan daripada dasar kita. Saya nak nyatakan pada akhirnya, kita berada di persimpangan jalan, ya, untuk kita menentukan masa depan kita. Tapi akhirnya rakyat akan menentukan. Rakyat kena menilai siapa yang mempunyai pelan yang terbaik
untuk masa depan negara Malaysia kita. Itulah yang akan menentukan masa depan kita. Baik, itu dia mukadimah daripada Datuk Seri Najib Tun Razak berkaitan dengan isu masa depan Malaysia. Mempunyai masa lebih kurang 10 saat, tapi bagus sekali awal mukadimah itu ditamatkan. Soalan saya untuk pusingan ini, tadi ada yang menyebut mengenai ECRL. Kita melihat banyak projek seperti ECRL, Pengerang, Pen Borneo yang mendapat pelaburan asing untuk mengurangkan beban kerajaan dan manfaatnya dirasai oleh rakyat. Apakah kaedah ini perlu diteruskan? Mohon Datuk Seri Anwar untuk jawapan. Kita lihat ada dua pendekatan dasar konsep yang berbeza. Satu, untuk melihat keutamaan kepada projek-projek mega ini, ECRL, HSR, Pen Borneo dan sebagainya. Kalau projek itu memberikan manfaat langsung pada bawahan, boleh dipertimbangkan, tetapi dia bermula dengan soal integriti. Janganlah kos 50 bilion jadi 70. Itu bermulanya. Sebab itu saya kata, kalau saya tangani masalah perwaja, forensik audit dan dibentang di parlimen. Ya, tapi orang takut. Sebab apa takut buat forensik audit? Sebab apa? Takut. Sebab didedahkan penyelewengan ini. Kemudian tak berani dibahaskan di parlimen. Bentang di parlimen. Baru boleh. Tak kira lah Mahathir ke siapa, buat je lah. Saya bukan datang sini nak pertahankan siapa, saya nak pertahankan prinsip ini. Jangan main-main. Ya. Begitu juga umpamanya ya. Dan kalau sekarang ini butuh pendidikan rendah, tak dapat bersaing. Ya. Kemudian kesihatan tidak menyeluruh. Asas seperti bekalan air pun masih belum selesai. Yang kita nak buat HSR. Yang kita nak buat projek-projek mega besar-besar. Saya tidak pertikai dalam mana-mana kerajaan harus ada beberapa keutamaan untuk 5 tahun ini kita buat ini. Tetapi hal basic pada rakyat, masalah pengangguran mereka tak selesai hanya dengan projek mega ini. Dan masalah pertanian, kalau dibangkitkan soal Korea Selatan, belajar sikit pengalaman Korea Selatan. Dia tidak hanya dengan Hyundai dan beberapa syarikat. Dia bermula dengan pertanian moden yang menyentuh kepentingan petani-petani yang menyeluruh seluruh Korea. Jangan kita ketepikan, kita tinggalkan yang ini. Kita tumpukan 1-2 hal dan kita rasa cukup, mencukupi. Jadi sebab itu saya katakan, tak harus ada tekad politik yang jelas. Harus ada kawalan, pembalakan, pengambilan tanah, pengurusan dana kerajaan, pertanggungjawaban ini paling baik melalui parlimen. Berani membentang dan membahaskan. Jangan hanya guna ruang untuk memberi penjelasan, konon kita ada jawapan, tetapi sebenarnya tidak tahu apa fakta. Seperti saya sebut MRT, kita tidak tahu sebenarnya berapa akhirnya. DNB tak selesai. Dan percayalah saya kata, kalau tak kita tangani bersama, ni ramai ahli-ahli parlimen ini, bagi tempoh 2 tahun, 3 tahun, DNB itu akan menghantui kita semula. Dan kita bahas semula debate bagaimana nak bail out DNB. Baik, terima kasih di atas jawapan tersebut. Kita berikan peluang kepada Datuk Seri Najib untuk menjawab soalan ini. Silakan. Ya, saya nak nyatakan bahawa bila kita lihat pada soal ekonomi kita, ya, kita mesti faham bahawa ada 2 cabang. Satu, the capital economy, modal economy. Yang kedua, ekonomi rakyat, people's economy. Bila saya sebut tentang projek-projek mega itu, ya, projek mega, projek besar itu, dan juga pelabur-pelabur yang datang untuk membuat pelaburan dalam Malaysia, dia bertujuan untuk kita. Saya nak gunakan analogi Allahyarham Tun Razak pernah gunakan, ya. Ini kek. Ekonomi bagaikan kek. Kita besarkan kek itu dulu. Bila kek itu sudah besar, dengan pelaburan tambahan, dengan projek
infra rakyat, ya, Pan Borneo Highway dengan Central Spine Road-nya, dengan MRT-nya dan sebagainya, ya. Bila kek tu lagi besar, kita boleh irih-irih kek itu, potong-potong kek itu, bagi kepada rakyat. Dan rakyat untung. Rakyat untung. Saya nak nyatakan bahawa bila kita sebut tentang nak tolong rakyat, ya, daripada kek yang kita besarkan, ini juga termasuk kita mempunyai hasil dulu yang besar daripada GST. Kalau hari ini ada GST, kita ada hasil tambahan 30 bilion, tuan-tuan. Ini semua kita gunakan untuk apa? Untuk bagi subsidi kepada nelayan, kepada petani, pada pekebun kecil. Zaman dulu, zaman kita memerintah, nelayan dapat RM300 sebulan. Berim kita janjikan 2,000. Malah mungkin hari ini boleh tambah. Tapi bila kita kalah, ini telah dikecilkan. Yang rugi siapa? Rakyat. Kerana birokrasi. Sampai ada orang asli kawasan saya nak terima berim, kena tunjuk surat nikah. Cuba bayangkan, ini semua masalah yang kita lakukan. Yang paling mudah sekali ialah untuk kita kembangkan kek kita. Jangan jual aset. Kalau jual aset, seperti mana berlaku, jual IHH, jual dual residence, jual bangunan Malaysia di Hong Kong, jual saham CIMB, TNB dan sebagainya. Maknanya apa? Seolah-olah Avan, Ketuha tu pun kita dah jual, tuan-tuan. Sebab itulah cara kita nak bangunkan negara kita ialah untuk menambah aset dan bukan mengurangkan aset. Baik, terima kasih Datuk Seri Najib di atas penjelasan untuk soalan itu tadi. Saya teruskan dengan soalan seterusnya. Dalam pada kedua-dua pendebat ini bercakap mengenai soal ekonomi, mungkin ada yang terlupa mengenai politik perut rakyat. Tidak dapat diperjelaskan, masih tidak dapat diperjelas dan ditangani dengan baik. Inflasi dijangka akan berlaku pada pertengahan tahun ini. Bersediakah Malaysia menghadapi perkara ini kerana mata wang kita semakin menurun dan akibatnya barang akan mahal dan kos sara hidup juga pastinya akan meningkat. Ini kerana kebanyakan makanan kita adalah makanan yang diimport. Jadi, bagaimana pandangan Datuk Seri memandangkan kita masih berada di dalam fasa peralihan endemik dan juga masalah gaji minimum yang rendah? Silakan Datuk Seri Anwar. Terima kasih. Sebab itu kalau kita ada kek, jangan kek tu kita makan seorang. Kek, ya, kalau kita besarkan, siapa yang nak tentukan pembahagian itu adil? Sekarang orang tengok kek, elit politik di atas yang kaya, yang makan banyak. Ini macam filem apa? Musang berjanggut ke apa ke? Satu untuk kamu, satu untuk aku. Yang untuk kamu tu sikit, yang untuk aku tu banyak belian-beliannya. Jadi oleh demikian, saya katakan bermula dengan masalah pengurusan kerajaan, masalah integriti, masalah pertanggungjawaban atau accountability, masalah pembentangan dan perbahasan terbuka. Ini harus ada. Ya. Dibangkitkan soal GST. Saya pernah sebut dan ini pernah diulang oleh Datuk Seri Najib bahawa saya kata ia satu sistem yang efisien. Tetapi rakyat yang sekarang dia menganggur ramai dengan pendapatan yang sangat rendah, jangan nak kutip daripada dia. GST itu a more democratized system of taxation. Ya, jadi maknanya kita nak ubah, nak tekan rakyat. Dahlah dia miskin, dahlah dia susah, tak cukup makan sekarang ni, dia bayar cukai GST ni. Jadi sebab itu harus diteliti semula. Saya tidak ada masalah nak bawa perbahasan baru di Parlimen bentang kita bincang soal GST. Nah, tetapi jangan jadi penyelesaian yang mudah kerana masalah rakyat tak diselesaikan semata-mata dengan pengenalan beberapa program ini. Ia mesti memerlukan satu structural change, ya, yang bermula dari atas. Kita kena bagi balik keyakinan. Kalau nak sebut masa zaman
Tun Razak utamanya itu ialah pembangunan desa. Orang tak pertikai keikhlasan dia. Orang tak pertikai apa yang projek yang memberi keuntungan pribadi atau family. Tidak. Sekarang ada masalah. Masalah keyakinan ini. Dan keyakinan ini mesti dipulihkan semula supaya rakyat dapat bersama kita, terutama rakyat yang berpendapatan rendah, yang memerlukan pembelaan yang sebaiknya. Sebab itu saya bercakap tadi soal pekerjaan, soal nelayan, soal pertanian, ya, soal nasib pekerja. Ini masalah rakyat, soal kos sara hidup yang meningkat. Dan sekarang ini tak terkendali. Apa pun dia sebut tentang kelemahan PH dulu, PH jauh berjaya dalam mengatasi masalah kos sara hidup dan harga. Ya. Jadi oleh demikian, ya kadang-kadang berita yang baik itu tidak enak didengar, tetapi harus dihadam dan dilihat betul harga ayam 2019, harga ayam sekarang. Itu dia penjelasan daripada Datuk Seri Anwar. Bagaimana penjelasan ataupun jawapan daripada Datuk Seri Najib berkaitan isu ataupun soalan saya tadi? Saya nak bagi penjelasan berdasarkan pada fakta, ya. Bukan retorik, ya. Saya tak sebut auta, ya. Bukan retorik atau retorik, ya. Apa fakta saya nak sebut, ya? Ini statistik perangkaan daripada DOSM, Department of Statistics Malaysia, di mana Gini coefficient yang menentukan perbezaan pendapatan antara yang kaya dan miskin. 9 tahun di bawah BN, Gini coefficient semakin mengecil. 22 bulan bawah PH semakin melebar Gini coefficient. Berarti apa? Berarti dasar BN lebih adil pada orang miskin, lebih adil pada orang kumpulan B40 daripada dasar kerajaan PH. Ini fakta, tuan-tuan. Saya boleh challenge siapa pun. Ini fakta. Ini bukan propaganda, ini bukan retorik atau retorik. Ini adalah fakta. Baik. Okey. Ya, cabaran kita banyak dan kerajaan cuba. Saya tahu pimpinan sekarang, Datuk Seri Ismail sebagai Perdana Menteri dan kerajaan cuba berusaha. Antaranya bila UMNO memperjuangkan iCitra, kerajaan sekarang ini meluluskan iCitra. Satu kelegaan pada rakyat. Terima kasih pada Perdana Menteri luluskannya. Baik. Dan kita juga tahu bahawa ada price control, ada subsidi yang diteruskan. Tetapi kerajaan di bawah kerajaan menghadapi tekanan. Tekanan apa? Hasil mengucup. Bila GST dihapuskan. GST ni tuan-tuan, kita collect, kita perolehi masa kita senang. Bila kita susah, kita ada duit simpanan. Kita boleh agihkan pada rakyat. Inilah masanya kita nak tolong rakyat. Kalau ada GST, saya yakin rakyat Malaysia lebih senang hari ini. Tapi bila tak ada, malam. Sekarang ni kita kena fikir baliklah. Apa caranya? Yang maknanya sekarang ini, kita kena lihat pada keseluruhannya. Dasar makro kita, kestabilan politik kita, dan juga yang lain-lain. Tapi pokoknya, kita mesti kembali kepada asasnya. Kestabilan politik, dan kita kena buat perancangan yang sebaik-baiknya. Pendek kata, kita kena letakkan negara kita atas landasan yang betul. Dalam bahasa Inggeris, we need to get back on track. Baik, terima kasih Datuk Seri Najib di atas penjelasan. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini untuk pusingan soal jawab. Baik, kita kembali untuk pusingan seterusnya adalah sesi soal jawab.
di mana pendebat akan mengajukan soalan ataupun pertanyaan kepada pihak satu lagi. Selain itu nanti kita akan juga bukakan floor ataupun pentas ini kepada penonton untuk bertanyakan soalan. Jadi untuk memulakan pusingan ini, kita menjemput Datuk Seri Anwar untuk mengajukan satu persoalan kepada Datuk Seri Najib. Silakan Datuk Seri Anwar. Terima kasih Saudara Datuk Seri Najib. Pernah kemukakan tentang keperluan perubahan atau transformasi. Tapi selepas beberapa tahun, sebelum 2013 sekalipun, hal itu terhenti. Jadi soal pengurusan kerajaan, soal ketelusan, soal integriti tenggelam kerana muncul skandal-skandal skala besar. Jadi soalan saya, mengapakah setelah mengumumkan suatu gagasan yang besar tetapi kemudian tenggelam? Baik. Ya. Itu persoalannya. Dipersilakan Datuk Seri untuk menjawab. Ya, kita mesti melihat pada keseluruhannya. Ya, kalau pada keseluruhannya track record waktu pentadbiran saya berdiri atas track record di mana kita telah bawa kepada kadar pertumbuhan ekonomi antara yang tertinggi di rantau ini. Pelaburan kita adalah antara yang tertinggi foreign direct investment. Saham kita the longest bull run in the world, sampai kepada hampir 1,900. Dan juga ringgit kita kokoh, defisit kita menurun tiap-tiap tahun. Dan projek kita banyak. Projek infra rakyat yang saya sebut tadi banyak. Projek perumahan awam, projek untuk kaki tangan kerajaan, pejabat awam. Ini semua track record kita. Dan syarikat-syarikat kita umumnya semua jalan dengan baik, berkembang. Khazanah umpamanya, bila saya ambil alih khazanah, nilai khazanah 34 bilion. Bila kita tamat perkhidmatan pada tahun 2018, nilainya 114 bilion. Tapi bila 22 bulan lepas PH memerintah, dia menjunam pada 79 bilion. Soalnya apa? Kenapa? Kerana dasarnya tak betul. Ia bukan saja soal rasuah, soal apa. Saya setuju dengan apa Datuk Seri Anwar sebut. Ya, kita pandang serius. Tetapi jangan satu dua isu itu mengabui apa yang kita buat yang secara positif. Dan kalaulah sekiranya kita nak memanggil rasuah, jangan lantik peguam negara yang menyifatkan dirinya sebagai pelantikan politik. Yang bila tukar Perdana Menteri, dia letak jawatan. Tak pernah dalam sejarah Malaysia ini peguam negara merupakan lantikan politik. Yang lebih berat lagi daripada itu juga, Ketua Pengarah SPRM juga lantikan politik. Hari ini Ahli Majlis Tertinggi PKR, esok jadi Ketua Pengarah SPRM. Dada penuh dengan apa? Dengan medal, dengan apa? Bila masa dia berkhidmat, banyaknya medal dia. Lawak, tapi serius. Ini semua menjejaskan soal kita nak memerangi rasuah, soal integriti. Kalau nak memerangi rasuah, integriti, jangan ada selective prosecution. Nak lawan berterusan. Jangan pilih dulu. Baik, itu dia penjelasan dan kita buka ruang dan peluang ini kepada Datuk Seri Najib mengajukan soalan untuk Datuk Seri Anwar. Ya. Ini giliran saya pula Datuk Seri Anwar terkenal sebagai seorang yang pendukung rule of law dan transparansi. Tapi waktu kerajaan PH menjadi kerajaan, laporan polis selepas RCI skandal Forex BNM ditarik,
buat keputusan no further action. Kerugian forex zaman tu 1994 berjumlah 33 bilion. Kalau hari ini nilainya kerugiannya berapa? Tuan-tuan, 150 bilion. Tak ada 1 sen pun dapat balik. Dan tak ada seorang pun didakwa ataupun dipertanggungjawabkan. Tak ada langsung. Apa forensiknya? Ada buat forensik. Tak ada forensik. Tak ada langsung. Jadi saya nak tanya Datuk Seri Anwar, apa pendapat Datuk Seri Anwar sebenarnya sekarang ini dalam hal skandal forex ini? Terima kasih. Pendirian saya jelas. Ya, kalau esok boleh bercakap dengan Perdana Menteri, bagi tahu Peguam Negara, buka siasatan terbuka, saya tak ada masalah. Ini beza saya dengan Saudara Datuk Seri Najib. Ya, saya tidak mau mana-mana kes yang melibatkan mana-mana ahli politik menggunakan jentera politik untuk menutup kes atau mendera orang. Saya tidak suka jentera politik, jentera kerajaan ini digunakan, diperalatkan untuk menekan musuh politik. Jadi oleh demikian, kalau dibangkitkan soal forex, walaupun angka itu angka yang paling tidak musabah, tapi saya tidak ada masalah. Boleh buat kajian dan boleh siasatan. Ini yang cerita ni auta politik, inilah dia. Baik. Tetapi yang dibangkitkan juga, kalau betul mau ambil tindakan tentang rasuah yang disebutkan, oh rasuah ni satu masalah. Ini masalah terbesar negara. Puluhan bilion hilang. Mana boleh kita katakan ini masalah, salah satu pada masalahnya. Kalau tak selesaikan masalah pengurusan, masalah integriti, masalah rasuah, jahanam negara ini. Puluhan bilion hilang. Oleh yang demikian, saya cadangkan, jangan guna alasan. Ada yang kata, oh ada kes tutup, ada kata selective prosecution. Apa yang menghalang Peguam Negara sekarang? Membuka semula semua kes yang dianggapkan selective prosecution. Yang ini, seperti benar Datuk Seri dengar, saya cakap di Parlimen. Saya sebut di Parlimen, saya tidak mau digunakan alasan mantan Perdana Menteri atau mantan SPRM ataupun Peguam Negara, keputusan mereka itu menghalang kita. Tidak ada masalah sama sekali. Perdana Menteri sekarang UMNO buat mesyuarat majlis tinggi, agaklah. Ni 3 suku hari majlis tinggi ada malam ni. Ambil arahan, tapi jangan lupa ramai yang terpalit, termasuk yang belah sana. Ya, dan ini bukan kecil-kecil, bukan calang-calang orang ini. Tapi kalau nak ambil secara yang profesional supaya negara ini dapat diyakini. Orang tak ada confidence apa-apa. Sebut tadi soal ringgit. Ringgit ini jatuh setelah laporan DOJ, Department of Justice keluar. Itu mula jatuh sampai sekarang. Belum recover daripada laporan DOJ dalam kes 1MDB lah. Saya tidak mahu panjangkan hal itu. Tetapi saya nak sebutkan di sini, jangan kita tutup kenyataan bahawa soal pelaburan, soal pertumbuhan, kita kalah dalam saingan dengan Indonesia dan Vietnam. Ini kenyataannya sekarang. Yang nak kata kita terbaik apa? Kalau kita bandingkan umpamanya tahun 90-an, itu soal lain. Ya, saya ada surplus 20 bilion US dollar. Semasa Datuk Seri Najib, baik, itu Datuk tanggungan Sri, itu 90 bilion US dollars defisit. Masa sudah tamat. Baik. Itu dia penjelasan daripada Datuk Seri Anwar berkaitan persoalan yang diajukan oleh Datuk Seri Najib. Sekarang ini saya buka pentas ini untuk pertanyaan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Ada yang ingin bertanya, mohon ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya nak tanya kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Nama saya Masliah Harun, saya pegawai perubatan. Datuk Seri Najib, Datuk Seri selalu dikaitkan dengan istilah cash is king. Tetapi berdasarkan pengumuman BNM baru-baru ni, in fact semalam,
telah menaikkan dasar semalaman or what we call overnight policy rate, OPR. Datuk Seri, bagaimanakah komen Datuk Seri? Sebab bila dinaikkan OPR ini, definitely inflasi akan naik dan dia mungkin akan impact kepada rakyat dan menekan kepada rakyat dan tentunya sehingga menyebabkan rakyat ada terikat perut. Apakah komen Datuk Seri, cadangan kepada kerajaan untuk membantu rakyat dalam soal ini? Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Dr. Masliha. Dr. Masliha seorang pegawai perubatan. Ya. Sudah tentu kalau kita lihat pada seorang pegawai perubatan, hasrat seorang doktor tentu sekali nak pulihkan orang yang sakit. Ya. Kita nak pulih orang yang sakit tu cepat mungkin kan? Ya. Dan lagi cepat kita ubat dia, tentu lebih baik. Ya. Begitulah juga prinsip ya. Bila saya sebut cash is king. King tu rakyat. King tu rakyat sebab apa? Cara kita nak tolong rakyat, cara yang terbaik direct cash transfer. Bila kita masuk dalam akaun rakyat, rakyat boleh pilih. Kita bagi pada semua. Kita tak pilih bulu. Bukan soal penyokong tak penyokong barisan ke, kita bagi pada semua. Gunakanlah duit itu. Kalau nak beli buku untuk anak, belilah. Kalau nak beli beras ke, belilah beras. Kalau nak bawa anak ke McDonald, bawalah. Asalkan kita tolong rakyat dengan segera, cepat. Macam analogi, kalau orang sakit, kita bantu cepat. Kalau rakyat susah, kita bantu cepat melalui direct cash payment. Itulah yang saya nak nyatakan bahawa inilah caranya. Jangan pula nak tegur rakyat, oh sekarang ni masa kita ikat perut. Ikat perut? Rakyat susah, suruh ikat perut. Saya kata rakyat susah, kita bantu rakyat. Lebih banyak kita bantu rakyat. Dan inilah komitmen kita. Sebab itulah saya nak nyatakan, bila sebut cash is king ini, king itu adalah rakyat. Dan saya nak ulang balik, sepatutnya kita ada duit daripada GST 30 bilion tambahan ekstra. Bayangkan kalau 30 bilion ini, macam banyak mana kita boleh tolong rakyat. Tentu banyak kan? 30 bilion tambahan. Dan sebab itulah kita mesti lihat bagaimana kita boleh menambahkan lagi hasil negara, dan bila kita tambah hasil negara, kita pulangkan balik kepada rakyat. Dan direct cash payment ini adalah cara yang terbaik, terutama sekali dalam zaman COVID, pandemik, dan cara ini juga lah dilakukan oleh negara lain. Baik Datuk Seri, masa Baik, sudah tamat. terima kasih. Ingin saya ingatkan sekali lagi kepada semua hadirin agar tidak bertepuk tangan, bersorak ataupun memberikan sebarang respon. Baik. Kita teruskan dengan persoalan daripada hadirin untuk diajukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dipersilakan ke pentas, ke hadapan. Silakan. Hello. 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 Baik. Cakap, okey. Baik. Datuk Seri, seperti yang Datuk Seri sedia maklum, sekarang saya Fahmi Fadil. Saya Fahmi Fadil, ahli Parlimen Lembah Pantai, yang mana ada kawasan Kampung Kerinci, ya, di mana di situ kita lihat ramai yang memang berada dalam keadaan yang susah. Ramai hilang kerja, ramai hilang pendapatan, hilang rumah, hilang harta, hilang nyawa. Tapi masa yang sama, ramai juga yang hilang keyakinan seperti yang Datuk Seri sebutkan tadi, terhadap proses politik, terhadap demokrasi, terhadap ahli-ahli dan parti politik. Sampai kita lihat jumlah yang keluar mengundi dalam siri pilihan raya negeri baru-baru ini semua rendah.
Jadi jika sekarang Datuk Seri berada dalam satu kedudukan yang boleh mengubah hala tuju masa depan negara, apa yang akan Datuk Seri lakukan untuk bangkitkan semangat, selesaikan masalah-masalah rakyat itu sekarang dan pastikan negara kita bergerak di landasan yang betul dengan politik yang stabil, ekonomi yang kukuh, rakyat yang sejahtera? Terima kasih. Dia pertamanya kena kurang leteran tentang macam disebut tadi, kalau susah ikat perut. Itu yang baru ni. Yang dulu masa Sri Najib, bila harga gula naik, kurangkan gula. Sama aja. Tapi sebab itu matlamat kita adalah untuk menambah, memberikan keyakinan kepada mereka bahawa orang politik atau wakil mereka itu harus berdepan dengan proses pertanggungjawaban yang benar. Mesti berikan ruang untuk ada laporan pendapatan mereka, hasil mereka, kekayaan mereka, projek yang diperolehi, komisen yang diperolehi. Jadi bila ada keyakinan itu, kalau kita beri arahan kepada mereka cadangan, mereka akan lebih peka dan bersedia untuk memberikan dukungan. Betul ada proses pilihan raya baru ini, tapi kita lihat ya, tidak pernah berlaku dalam sejarah bahawa sebahagian besar daripada rakyat itu sudah mual dengan politik. Kerana seperti mana disebut ya, percaturan begitu. Jawapan bagi kawan-kawan di belah sana, oh kita nak politik yang stabil. Tapi soalan yang harus dijawab itu adalah stabil untuk apa? Stabil untuk teruskan kerja seperti yang lama? Stabil untuk memunggah kekayaan, stabil untuk menyebabkan kerugian yang begitu bercambah-cambah seperti yang kita lihat, yang bail out berapa banyak sekarang ini, satu persatu ya. Sudah mencecah 340 bilion wang dana kerajaan untuk itu ya. Itu kestabilan politik itu adalah untuk memberi dukungan dan kepada rakyat, dan ini kena dasar yang jelas. Apakah benar dengan percobaan kita setelah 60 tahun ini, penyelesaian masalah kemiskinan itu benar-benar berkesan? Saya jawab, kita harus adakan keanjakan. Ini yang diberikan kemudahan tentang cash is king ni, ini dependency syndrome. Apa dependency syndrome? Sindrom ketergantungan bagi kepada orang miskin supaya dia akan berterima kasih, berhutang budi dengan kita, supaya dia sokong kita. Bukan untuk memerdekakan dia. Ini teori ekonomi yang penting oleh Samir Amin. Dependency syndrome. Kita harus ada target untuk membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan. Jurang kesenjangan itu pun serius. Bukan nak ambil satu angka-angka yang sepintas lalu. Ya, bahawa masalahnya serius dan lebih serius di kalangan desa, pendalaman Sabah dan Sarawak, dan di kalangan orang Melayu. Bahawa di kalangan orang Melayu ini, kesenjangan di antara orang Melayu sendiri sangat lebar. Di antara yang paling kaya, yang Melayu yang paling kaya dengan Melayu yang paling miskin. Begitu juga yang keduanya China, walaupun rendah kadar kemiskinan 15%, dan India. Tetapi kesenjangan di antara di kalangan kaum Melayu itu juga tinggi, dan ini harus kita tangani dengan baik. Baik, terima kasih Datuk Seri Anwar di atas penjelasan ataupun jawapan kepada soalan itu tadi. Maka kita sudah tiba ke pusingan penggulungan di mana kedua-dua pendebat akan menggulung sesi debat perdana kita malam ini. Kita mulakan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. 4 minit diberikan untuk sesi penggulungan. Silakan Datuk Seri. Baik, terima kasih. Apakah yang saya tekankan secara konsisten? Negara ini harus beralih daripada sistem pentadbiran yang usang dan bobrok kepada satu sistem pentadbiran yang menekankan soal ketelusan, integriti yang bebas dari rasuah. Dan ini memerlukan perubahan sistemik. Badan kehakiman yang benar-benar bebas, pendakwaan, SPRM, dan juga penjawat awam dan seluruh sentera itu. Tapi harus bermula daripada komitmen pimpinan parti politik, pembangkang dan kerajaan. Dan bukan umpamanya untuk memperkukuhkan kedudukan dalam kerajaan itu hanya tolong agihkan habuan. Jabatan-jabatan yang banyak dan kedudukan yang bertambah dan kontrak yang bertambah. Ini tidak akan membantu. Jadi bagi saya untuk hala tuju ke depan harus bermula dengan proses
perubahan untuk mengangkat martabat, harakat, darjat rakyat dan negara ini melalui proses ketelusan dan tata kelola atau tatanan negara yang baru yang meyakinkan. Kemudian mengadakan satu dasar ekonomi. Dasar ekonomi itu tidak boleh unbridled capitalism yang membawa kepada satu kecenderungan mempertahankan kepentingan golongan korporat kaya. Kalau lihat umpamanya dalam wacana kita hari ini, bias kepada korporat kaya itu terlalu tidak seimbang dengan tekad kita untuk membantu secara serius, structural change untuk membantu golongan rakyat yang bawah. Ini pada hemat saya perlu kita tekankan. Sebab itu keresahan di kalangan anak muda sekarang. Anak muda termasuk yang graduan yang menganggur itu sudah mencacah puluhan ribu. 70 ribu. Jadi ini jumlah masalah yang besar. Kita sebut tentang digitalization, digital economy, tetapi kesenjangan terus melebar. Berempas pulas nak DNB. Connectivity belum ada. Tetapi berempas pulas nak kontrak diluluskan segera. Tak payah bentang kepada sesiapa. Entah kepada kabinet secara terburu-buru, saya tidak tahu. Tapi kalau ini berlaku, ia mengundang masalah yang sama. Yang kita bantah ini bukan soal projek digital teknologi yang baru. Yang kita bantah ini kerana tidak ada penyelesaian konektivitinya, kesenjangan di antara bandar dan desa, kaya dan miskin. Belum ada penyelesaian, belum ada ketentuan. Saya di Port Dickson pun konektivitinya lemah. Bayangkan kalau di Manik Urai, di Kapit, langsung tidak ada. Dan kita bercakap tentang teknologi baru dan DNB. Dan tokoh-tokoh politik berempas pulas nak cepatkan. Saya tak faham sebab apa. Ini sebagai contoh. Jadi kalau anak muda mau manfaat daripada digital teknologi dan ekonomi dan AI, maka ia harus bermula dengan suatu sistem yang sangat telus dan berupaya. Soal yang lain disebut infra rakyat, itu tidak pernah mana-mana kerajaan pertikai atau menolak. Tetapi yang kita tekankan di sini keutamaan. Siapa yang boleh berbicara tentang, umpamanya bicara soal persekitaran, soal alam keliling, soal pembalakan tak terkawal, itu tidak cukup kekuatan. Tidak ada kesanggupan untuk membuat siasatan tentang bagaimana wang puluhan bilion boleh keluar. Global Financial Integrity. Daripada Panama Papers, Pandora Papers, $10 billion Amerika keluar. Belum ada siasatan. Mengapa tidak gunakan kekuatan politik dan pengaruh sekarang? Mendesak Perdana Menteri buat siasatan telus untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara ini. Ini bagi saya hal tuju yang mesti dibereskan sekarang. Baik, terima kasih Datuk Seri Anwar di atas penggulungan. Tiba masanya untuk penggulungan daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Silakan. Ya, terima kasih. Saya nak mula dengan menyatakan bahawa masa tidak menyebelahi kita. Negara-negara jiran kita lihat sudah ke hadapan. Malaysia perlu melakukan sesuatu dengan a sense of urgency supaya kita, negara lain, tak pintas dengan kita. Saya ingin melihat Malaysia berada di saf hadapan dengan negara-negara maju. Saya ingin melihat rakyat Malaysia berpendapatan tinggi. Saya ingin melihat dari Perlis ke Sabah, setiap negeri bertambah lebih maju lagi. Saya ingin melihat kawasan-kawasan bandar, kawasan-kawasan pinggir bandar, kawasan luar bandar, lebih lagi maju pada masa yang akan datang. Ini semua mampu kita lakukan kalau kita menguruskan ekonomi dan pentadbiran dengan baik. Bermula dengan kestabilan politik. Kedua, lantik orang yang kompeten dalam kerajaan. Jangan lantik orang yang cakap merepek-repek. Minum sesudu sawit sehari. Kereta terbang. Ini mengarut cerita. Kita kena lantik orang yang kompeten. Bila saya sebut tentang kestabilan politik, sikit masa ya. Ini bukan soal tukar kerajaan saja. Kita nak maju, kita perlu kepada kerajaan yang mampu untuk membuat perancangan jangka panjang. Long term planning.
Kalau asyik tukar kerajaan, dalam setahun, 2 tahun tukar kerajaan, kita tak mungkin dapat menyediakan satu perancangan yang begitu jitu, yang begitu berkesan, yang memakan masa bukan saja untuk dirancang, tapi untuk dilaksanakan. Dan inilah yang amat diperlukan oleh negara Malaysia kita ini. Saya yakin kita ada kekayaan dalam Malaysia. Saya yakin kita cukup resources untuk mengangkat tahap maruah darjat kita ke tahap yang lebih tinggi. Saya setuju sebahagian daripada apa Datuk Seri Anwar sebut. Soal ketelusan dan soal integriti, soal nak lawan rasuah. Kalau kita buat projek infra rakyat ini, kita buat tender terbuka. Open tender. Dan bila kita buat open tender, maknanya yang terbaik dapat, macam MRT 1. MRT 1 kita buat tender terbuka. Dan kita dapati bila kita buat tender terbuka, projek itu siap lebih awal daripada jadual. Syarikat Bumi Putra pun, saya kata, kalau nak ambil bahagian, mestilah antara syarikat Bumi Putra yang terbaik, bukan syarikat kroni kita. Dan bila kita pilih Bumi Putra yang terbaik, mereka mampu melaksanakan kerja mengikut jadual. Ini adalah prinsip-prinsip. Dan kalau kita amalkan prinsip-prinsip ini, perkukuhkan institusi awam kita, perkukuhkan sistem keadilan kita, betul-betul mengangkat keadilan, pendakwaan mengangkat keadilan juga, jangan ada lantikan politik lagi, jangan ada campur tangan politik lagi. Kita pastikan bahawa ini semua akan menjadikan trust kepada menjamin masa depan kita. Saya yakin, insya-Allah, kalau kita buat perkara-perkara macam ini, kita boleh maju, kita keluarga Malaysia dan kita satu Malaysia. Baik, itu dia penggulungan untuk debat perdana daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Bermakna tamatlah sudah sebenarnya debat perdana di antara Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semoga idea dan pandangan ini menjadi indikator terbaik untuk kita melihat masa depan Malaysia lebih cemerlang, gemilang dan terbilang, insya-Allah. Terima kasih kepada kedua-dua pendebat, sangat-sangat profesional di hadapan ini. Bersama-sama kita, orang kata, berdebat secara ilmiah. Sekian dulu dari saya, Haslina A.R. Kamaluddin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.